Wahai anak Adam, janganlah sesekali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana syaitan itu dengan tipu dayanya telah mengeluarkan kedua orang tuamu, yakni Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam, dari syurga. Ia menanggal dari keduanya pakaiannya untuk diperlihatkan kepadanya auratnya. Sesungguhnya dia, yakni syaitan dan pengikut-pengikutnya, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Idh qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang dah dapat buku tu muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Wahai anak Adam, janganlah sesekali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana syaitan itu dengan tipu dayanya telah mengeluarkan kedua orang tuamu, yakni Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam, dari syurga. Ia menanggal dari keduanya pakaiannya untuk diperlihatkan kepadanya auratnya. Sesungguhnya dia, yakni syaitan dan pengikut-pengikutnya, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Surah Al-A'raf ayat 27. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itulah syaitan yang mengganggumu di dalam solat, namanya syaitan khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwaz billahi minhu. Jika di dalam solat kamu terasa diganggu oleh syaitan, mohonlah perlindungan dengan Allah darinya. Watful an yassarika salasan. Hembus ke kirimu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Ahli Jawatan Kuasa, sidang jemaah
Ibu-ibu, bapa-bapa, datuk datin, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pagi ini bersama dengan Ustaz satu buku kecil yang terbaru bertajuk Innahu lakum aduwwum mubin. Tajuk ini sangat dekat dengan kita kerana makhluk terkutuk ini sangat tidak terkesan dengan PKP 1, PKP 2, PKP 3. Makhluk ini tidak memerlukan surat merentas negeri. Dia boleh pergi naik ke atas angkasa, jauh lebih daripada planet Marikh yang bercita-cita manusia untuk sampai pada dan tinggal padanya. Makhluk ini boleh masuk sehingga laluan darah yajri kamajrid dam. Makhluk ini sangat tekun bekerja, sangat licik dan bagus organisasi, struktur dan perjalanan organisasinya. Sehingga kan di dalam solat kita subuh tadi, sedar tak sedar, setuju dan setuju, bukan setuju dan tak setuju, setuju dan bahkan kita sudah merasai terkena dan bermujahadah nak khusyuk di dalam solat. Muka surat 3 tadi saya bacakan di peringkat awal, Allah Ta'ala peringatkan seawal di dunia lagi. Jangan kita tertipu, terpedaya, tergiur dengan godaan makhluk yang kita tidak nampak dia dalam keadaan biasa, dan itulah yang sepatutnya kita tak nampak iblis syaitan, tak nampak. Kita pun tak tahu yang kita nampak itu betul ke iblis syaitan. Siapa nak sahkan? Berdasarkan dalil Al-A'raf ayat 27. Tuan-tuan boleh semak tu, saya dah siapkan, tuan-tuan boleh semak. Muka surat 3. Siap bergaris tu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, yakni syaitan dan pengikut-pengikutnya. Ada kalanya di dalam Al-Quran perkataan syaitan itu merujuk kepada iblis. Kalau kita tengok dalam Quran, kadang Allah Ta'ala direct kepada iblis. Kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan perkataan syaitan merujuk kepada iblis. Kadang-kadang perkataan syaitan itu sendiri merujuk kepada pengikut-pengikut iblis. Itu ada perbahasan yang panjang. Poin nak kita highlightkan di sini ialah kita berhadapan dengan musuh yang sama. Inilah musuh pak imam kita. Inilah musuh ibu, ayah, tok, nenek kita. Inilah musuh suami, ibu-ibu di belakang. Isteri, para bapa di hadapan. Dan kita berada di padang yang sama rata saat berdepan dengan makhluk ini. Tak timbul perkataan, oh Tok Guru tak apalah, Tok Guru dah jadi Tok Guru kan, lepas tu anak-anak semua Tok guru-guru semua bolehlah. Tak, sama, berhadapan yang sama. Sebab tu doa yang sama. Saya tidak bercadang untuk diskusi buku ni. Buku ni akan diskusi betul-betul kena 5 kali pertemuan, 5 kali kuliah. Tapi oleh kerana tajuk ini agak biasa dengan tuan-tuan, kita boleh baca, just boleh ulang kaji. Dan biasa kita dengar ustaz-ustaz kita berceramah berkaitan dengan tajuk ini. Saya nak, masa yang singkat ini, saya nak highlightkan pada muka surat 5. Tuan-tuan semak muka surat 5. Dibaca bersekali dengan muka surat 18, 19, 21. Yang ni kena highlight. Ada handphone snap masuk dalam grup WhatsApp. Yang tuan-tuan dah forward tu dah banyak forwarded many times. Yang ni memang first hand. Tuan forward lah, masuklah dalam grup keluarga. Tanya, dah amal betul-betul ke doa ini? Masukkan doa ini dalam
pembendaharaan doa yang kita baca dia selepas solat. Imam kita masukkan doa ini di dalam doa sembahyang subuh selepas solat fardu. Kita masukkan doa ini dalam beberapa doa yang kita baca selepas sembahyang sunat. Ataupun cantik lagi, kita masukkan doa ini dalam sujud kita. Sujud sembahyang sunat tu sujud lama. Apa yang kita berdoa masa dalam sujud tu? Antaranya doa ini. Di samping doa mohon rezeki yang luas yang memang tak habis-habis kita minta rezeki yang luas. Bagus masukkan dengan doa ini. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati dikasihi oleh Allah. Nabi SAW mengajar kepada kita doa dari Al-Quran. Yang direct datang dari pencipta iblis dan syaitan serta takdirnya. Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah sudah pun memberitahu kepada kita takdir iblis syaitan hingga akhir. Kita tahu dah kesudahan dia. Macam nak start main bola ataupun kita baru tengok perlawanan bola sepak, kita dapat satu maklumat keputusan akhir dia macam mana. Kita dah tahu dah. 2-1 ke 5-0 ke, kita dah tahu dah. Kita terdapat tahu daripada Al-Quran bagaimana akhirnya syaitan itu masuk ke neraka. Versi selama-lamanya. Adapun takdir manusia, bangsa manusia kita ni, ada di kalangan kita Allahumma amin yang sama-sama dalam kuliah kita semua ni akan masuk ke dalam syurga terus. Mungkin ayah ibu yang sangat ikhlas, yang sangat dermawan, yang Allahu Akbar, banyak selawatnya, banyak mujahadah dan jihadnya. Wal-iyazubillah, mungkin ada di kalangan kita yang transit dulu, wal-iyazubillah, ayazambillah, beberapa tempoh sebelum dimasukkan ke dalam syurga yang selama-lamanya. Di kalangan kita, wal-iyazubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Setiap kali dengar orang sebut, kawan sebut, TV sebut, ustaz sebut, recorded sebut neraka, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ya Allah, selamatkan kami, hindarkan kami, lindungi kami dari bakaran api neraka-Mu, ya Allah. Tuan-tuan dan jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT. Sebab tu kita berhadapan dengan dua keadaan. Kita yang tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Takkan kita nak ikut makhluk yang dah tahu ending dia punya sad ending. Syaitan iblis saat mengetahui kesudahannya dalam keadaan murka dan api neraka, apa kata? Bahkan apakah doa dan harapan iblis dalam surah Al-A'raf ayat 16, surah yang ke-7. Ba'da'un minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, oleh kerana telah Engkau laknat aku, Kau dah tetapkan aku begini nasibku, laknat hingga hari kiamat, azamku, misi dan yang aku terjemahkan dalam bentuk misi dan visiku, wahai Allah, visi dan misiku, gerak kerja aku dan pasukanku, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan sesatkan, aku akan bengkokkan, aku akan harakan perjalanan dia dari jalan yang lurus tu. Aku akan jauhkan dia, aku akan sesatkan dia dari jalan-Mu yang lurus, wahai Allah. Siapa? Bangsa jin, bangsa manusia. Supaya ada di kalangan bangsa jin menjadi kafir, ada di kalangan bangsa manusia menjadi kafir, ada di kalangan manusia muslim cenderung kepada kekufuran. Mereka inilah yang akan menemaniku di dalam api neraka. Sebahagian mereka mungkin sementara, sebahagian mereka mungkin yang kekal selama-lamanya.
Kita pula semayang tadi, kita baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurusmu, wahai Allah. Syaitan pula, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dua-dua ayat Quran bertembung. Pertembungan itu namanya mujahadah. Pastikan tekad dan keazaman kita mempertahankan kubu keimanan kita sehingga akhir hayat. Sebagaimana syaitan iblis tidak ada cuti, tidak ada OT dalam menyesatkan kita dan ahli keluarga kita, kita pula tidak pernah berhenti memastikan kubu pertahanan kita pada tahap yang tertinggi, Kita tak nak hilang deposit. Kita nak menang, bukan masalah hilang. Kita nak menang dalam pertembungan ini. Ustaz, pertembungan tak ada kan? Macam mana pula? Dia nampak kita. Kita tak nampak dia. Allah Ta'ala seolah-olah beritahu kepada kita, kita tak perlu nampak syaitan untuk kita menang syaitan. Tak ada faedah kita nampak syaitan iblis. Tak ada faedah. Yang pentingnya amalkan doa pada muka surat 5. Rapat, kalau belum hafal. Amalkan doa pada muka surat 18. Belum hafal, baca. Dah lama baca, banyak kali baca, insya-Allah boleh hafal. Amalkan doa muka surat 19, muka surat 21. Saya dah amal dah, Ustaz, lama dah. Sudahkah orang rumah kita, suami kita, anak-anak kita amal? Ni nak hantar anak pergi asrama, anak pergi luar negara. Alung angah ayah tak ada apa nak pesan lah. Inilah, baca doa-doa ini. Kamu pun nak jalan, nak keluar apa semua tu, baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan lupa. Lepas tu kamu pula ada masa kamu bersendirian. Kamu jalan tak tahu apa yang berlaku. Mungkin syaitan tu dalam bentuk manusia yang cuba mengganggu kamu. Mungkin syaitan tu yang ada dalam diri, hati dan perasaan kamu. Baca doa ini. Muka surat 5, tengok tuan-tuan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasud dan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Oleh kerana nota ni dah siap kemas, saya baca, nak minta sungguh-sungguh tuan-tuan ikut. Saya baca, jemaah ikut dan kemudian amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahu azim. Itu versi ayat Quran. Versi doa kita offkan wakul di pangkal ayat itu. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Sila. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
Amin. So ada dua versi. Membaca ayat Al-Quran dikira sekali berdoa ataupun berdoa sahaja. Dua-dua boleh kita baca kan. Jemaah pun bertanya, apa beza doa al-isti'azah ini dengan yang biasa kita baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung denganmu ya Allah dari syaitan yang direjam. Tengok terjemahan dia. Aku berlindung denganmu ya Allah dari syaitan yang direjam. Adapun yang ni, mari kita tengok terjemahannya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah supaya syaitan itu tidak menghampiriku. Ulama ketika bincang tentang ayat ini ada mikro di sini. Berbanding dengan doa yang pertama yang biasa kita baca. Syaitan iblis boleh mengganggu kita dari jarak jauh. Boleh? Kita di Subang Jaya. Syaitan iblis yang ada di Petaling Jaya boleh ganggu kita. Yang berada di Cyberjaya boleh ganggu kita. Boleh. So macam mana Ustaz? Syaitan yang jauh-jauh saya tak nak dia orang kacau kehidupan saya. Baca doa ini. Dah syaitan yang dekat, yang cuba mendekat, baca doa yang seterusnya. Ada syaitan yang cuba lebih berani lagi, dia nak kacau jemaah Masjid Al-Falah. Dia tak tahu jemaah Masjid Al-Falah ni selawatnya, zikirnya mantap-mantap. Tapi nak buat macam itu kerja syaitan. Dia datang, dia nak pegang hidung dia, nak pegang hidung, nak pegang kan. Dia nak more closer. Yang syaitan yang perangai macam ni, ni. Wa'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, cukuplah kami check in dalam ni. Ya Allah, jangan benarkan syaitan check in dekat dengan kami, dekat dengan anak-anak kami, dekat dengan orang rumah, suami, bahkan rumah kami. Dengan membaca doa, kekuatan perkataan, mulut kita, lidah kita, gigi kita, anggota, kelebihannya boleh menyebut the good password, great word. Quran lah, zikir lah, doa lah. Ini faham. Sehingga syaitan iblis yang kita rasa dia power tu, dengan ayat ni power dia hilang. Habis. Dia punya bateri low. Bukan low lagi lah, tak dah. Ustaz, ayat kursi tunggu siri 2. Saya tak cerita ayat kursi dalam buku ni. Tunggu siri 2. Yang ni sangat basic. Ayat kursi tak juga lah Ustaz. Ayat kursi panjang. Panjang tu ada kawan kita cerita, Ustaz, saya baca berterabur. Dia jadi waktu berdepan dengan situasi yang sukar itu, baca Allah. Rupanya ada yang lebih mudah lagi, lebih senang. Amalkan, baca. Kecuali tuan-tuan rasa gangguan iblis syaitan tu satu yang satu norma baru ataupun norma biasa lah Ustaz. Kena kacau. Kena kacau tu luar biasa. Kena kacau tu tak apa. Kita membiarkan syaitan iblis mengganggu kita tu luar biasa. Tengah semayang, Allah Akbar, tengah semayang Ustaz. Kawan-kawan kita yang kerjayanya yang melibatkan berfikir, best lah. Tengah semayang sunat tu, idea mencurah-curah datang. Semayang fardu lagi idea krimnya datang. Habislah kita. Bila idea, Ustaz tengah imam time dia baca surah panjang-panjang dulu. Time tu idea tu banyak melirik. Itu yang kantornya. Masa lain tak datang idea, masa semayang datang idea. Allah. Bukan dekat masjid ni. Contoh ni, waktu bila sedap semayang tidur? Jawapannya waktu tazkirah hari Jumaat dan juga khutbah Jumaat. Memang. Masa lain dia tak apa seronok tidur. Dia punya tidur sekejap je tapi siapa punya kerja ni? Dah nak berlawan dengan dia,
Oh Ustaz, saya dah belajar taekwondo, silat semua, tali pinggang. Dia bukan masalah tali pinggang, badan sado, dia bukan. Yang ni bukan cerita tu, bukan. Yang ni. Sejauh mana kita menghayati pastinya. Bukan sekadar bacaan, menghayati doa ini. Kekuatan nama Allah. Allah Ta'ala menguji. Saya tengah cerita macam ni hari tu dekat sekolah, ada satu budak tanya, Assalamualaikum Ustaz, kenapalah Allah Ta'ala jadikan syaitan iblis ni Ustaz? Kan syaitan iblis ni tak ada kan senang. Itu budak-budak tanya, tak tahulah kalau bapak budak tanya juga pun masalah juga lah. Saya jawab macam ni, okey, saya kata, dia kena ingat, Allah, kehidupan ni kita suatu ujian. Kalau nak cerita macam tu, kita mudah macam ni lah, tak payahlah kita jadikan perperiksaan dekat sekolah. Kenapalah penat-penat cikgu-cikgu buat soalan perperiksaan dekat sekolah? Mengajar je lah sampai darjah 5, darjah 6. Mengajar je lah. Dekat, tak payahlah susah-susah nak periksa lembaga perperiksaan negara lah. Tak payah, ajar je. Orang tak faham terlantak. Tak masalah. Dalam struktur organisasi tak payahlah nak temu duga nak apa ni diskriminasi ni. Orang datang minta kerja bagi je lah. Kan payah macam tu. Mesti ada ujian. Kalau dalam kehidupan biasa, dalam kita pun ni kita nak cari bakal menantu untuk anak kita, tak payahlah bang, siapa yang masuk Minang tu pilih je lah, ambil je lah. Tak, kena pilih. Allah Ta'ala berikan kepada kita ujian, bisikan iblis, syaitan, godaan. Ada pula idea bisikan baik daripada jiwa kemalaikatan, malaikat hafazah. Ada. Tonton mari ni bukan setelah kita berfikir, setuju, cenderung melalui proses yang sangat lama, dah biasa kita datang kuliah subuh. Saya tak tahu kok ada yang first time datang sembahyang subuh dan hari ni kuliah subuh. Ada ke first time? Saya beginner. Oh hebat. Kan? Otai belaka ni. Kok adalah seorang dua kok first timer, tak tahu macam mana tadi termimpi tak apa-apa, sedar insaf pagi ni mari. Mungkin ada. Semua orang mempunyai hari pertama di dalam kehidupan hijrahnya. Saya dah melaluinya, tuan-tuan sudah melaluinya, alhamdulillah. Mungkin anak-anak kita belum melalui pengalaman yang sama. Masya-Allah. Tapi sebelum itu, inilah dia mujahadah yang perlu dilalui. Dan kita akan terus, walaupun kita dah jadi orang masjid, orang surau, hatta tengah tawaf, Ustaz, kawan saya tengah tawaf sekarang, dia tengah buat live sekarang, dia pergi umrah. Tengah tawaf pun kena ganggu iblis syaitan. Hatta kalau tiap-tiap hari dia boleh masuk dalam Kaabah pun, syaitan boleh masuk. Allah. Di mana tuan-tuan? Di mana kita boleh terselamat daripada gangguan makhluk terkutuk ini? Untuk mengatakan tuan-tuan dan tuan-tuan dah tahu, makhluk ini tidak memerlukan dos penggalak. Dia bukan anti vaksin, tapi dia tidak memerlukan vaksin. Tumpuan dia untuk menjauhkan diri kita dari mengingati Allah. Itu nombor satu. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya muka surat 6, 7. Tuan-tuan tengok muka surat 6, 7. Penyusun sudah meletakkan 10 kerja pagi, petang, siang dan malam, visi dan misi syaitan iblis. Nombor wahid, syaitan iblis dia menyuruh manusia menjadi kafir. Kita yang Islam disuruhnya kita cenderung kepada kekufuran. Dan ingat dalam sebulan lepas kecoh di media negara jiran kita, seorang influencer, seorang kira orang terkenal, anak kepada tokoh yang terkenal, keluar agama Islam isytihar. Allah, gempar. Tak tahu tuan-tuan perasan tak perasan? Ini negara jiran kita. Keluar daripada syaitan. Berikan tepukan gemuruh versi stadium. Allah. Gembira sangat. Tuan-tuan, sekarang ni waktu kita tengah bercakap ni, jumlah manusia di dunia ni yang tengah hirup nafas sekali yang kita pagi ni, tempat kita pagilah, tempat lain mungkin tengah malam ke petang ke, 7 bilion manusia. 5 bilion manusia dalam keadaan tanpa la ilaha illallah. Meninggal mereka tanpa la ilaha illallah, masuk neraka selama-lamanya. Kita dalam kalangan 2 bilion. Allahumma amin, alhamdulillah ya Allah. Tugas kita yang 2 bilion ni, bagaimana kita nak fikir
bincanglah macam mana di kalangan 2 bilion ini nak menyampaikan hidayah, asbab-asbab hidayah kepada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, bangsa manusia, untuk dapat sebut La ilaha illallah, kalimah yang sangat mahal hartanya. Dalam Quran Allah Ta'ala banyak cerita tentang bagaimana orang-orang kafir yang sangat kaya, dia nak menyerahkan kekayaannya semua, bahkan seluruh dunia, bahkan dia kalau boleh korbankan anak bini dia untuk dia lepas daripada api neraka, dia akan buat. Macam mana kita ni nak jadikan, kita semua adalah da'i. Carilah jalan macam mana marketing. Orang belajar bab marketing sekarang ni, yang terror sangat bab marketing, cuba adjust marketing. Bagaimana nak market dakwah yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Alhamdulillah semalam saya secara peribadi dah bagi buku, hadiahkan buku ni kepada seorang Cina, seorang India. Saya ingat Cina tu dia Buddha, rupanya dia Kristian. Dia terima baik. Sebab siap seronok lagi dia kata ada Tamil ni ada. Saya kata mesej kejahatan iblis syaitan ini bukan kepada kami orang Islam, juga kepada kamu orang yang bukan Islam. Dia pun terpinggir-pinggir, oh betul tak apa, nanti saya baca. Sebab syaitan iblis sekarang ni menjadi pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Orang kafir pemimpin ni syaitan iblis, termasuk Dajjal lah. Itu yang Yahudi tunggu sangat-sangat. Tunggu Dajjal nak turun tu. Kita tunggu Imam Mahdi Al-Masih. Dajjal tu ke syaitan. Allah. Baca doa ni tuan-tuan, muka surat 5 tu. Syaitan iblis boleh menghampiri kita, menghampiri anak-anak kita. Ada jemaah bertanya, Ustaz, anak saya ni degil sangat lah. Antara sebab dia ni, dah lama tak beramal dengan doa ni. Ada syaitan yang sangat dekat dengan anak kita. Degil tak tentu pasal anak saya ni. Pasal baca, kita baca kat dia dan minta dia baca doa ini. Muka surat 5 bawah tu, saya baca jemaah ikut. Nabi SAW mengajar kita dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. A'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu yang sempurna dari murkamu dan dari hukumanmu dan dari kejahatan makhlukmu dan bisikan syaitan dan kehadirannya. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar ayat Quran, Nabi juga mengajar ayat perlindungan dari doa versi Nabi yang sebenarnya datang daripada Allah SWT. Tengok doa bawah tu agak detail. Biasanya a'udzu billah, yang ni tambah a'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ayat Quran, zikir-zikir, doa selawat, memuja dan memuji serta keagungan dan kebesaran Allah SWT juga boleh dijadikan sebagai pendinding dari murka dan api neraka Allah, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah, termasuk COVID-22. COVID-19 dah jadi jiran. COVID, apa-apa COVID lah, apa-apa penyakit-penyakit lah, kita minta pelindung. Dan yang detailnya dari hamazati syayatin wa ayyahdurun, sama macam ayat di atas. Terus tengok muka surat 18. Muka surat 18 di ruangan hitam putih tu, Nabi SAW mengajar lagi versi lain. Ada banyak versi Nabi ajar kita doa. Nak baca mana satu Ustaz? Baca belaka. Baca belaka. Siapa yang nak kena baca? Kita lah.
Terutama ketika kita merasa kita diganggu. Saya yakin tuan-tuan ada pengalaman. Dalam keadaan normal, macam sekarang normal kan. Tapi ada masa tertentu kita rasa dibisik-bisikkan untuk melakukan kejahatan. Untuk kita sendiri buat jahat. Untuk kita mengajak orang-orang jahat. Untuk kita terlibat dengan satu kejahatan yang sedang berleluasa, kita terlibat masuk. Kita subscribe, kita like. Itu kita forward. Masuk. Kita kat situ baca doa ini. Dalil surah Al-A'raf, tengok atas sekali ayat 200 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani تذكروا فإذا هم مبصرون. Subhanallah. Dan jika kamu ditimpa godaan syaitan, maka segeralah kamu berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayangi fikiran jahat berbuat dosa dari syaitan, mereka segera mengingati Allah, maka ketika itu mereka juga melihat kesalahan-kesalahannya. Maksud surah Al-A'raf 200 hingga 201. Waktu terfikir nak buat maksiat sehingga terpengaruh buat maksiat itu ada durasi. Jika dalam tempoh tu tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi a'udzubika hamazati syayatin, a'udzubika rabbi ayat turun, tuan-tuan akan selamat. Anak tuan-tuan akan selamat. Tapi kalau dalam tempoh tu macam kita terikut habis lah. Baca astaghfirullah pun tak apa. Tengah-tengah terfikir nak buat maksiat, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kita akan ringan lawan dengan syaitan. Kita tapi kalau kita hanyut, habislah. Ini dalil dia. Ustaz, apa dalil nak kena baca auzubillah bila terasa diganggu oleh syaitan? Ada geng-geng kita suka tanya dalil. Ni dia dalil, ambil. Dalil dia ni. Baca Al-Isti'azah. Versi Quran ada, versi Nabi SAW ada. Bawah tu ada satu lagi versi, saya baca jemaah ikut. Nabi SAW mengajar kita penuh dengan kasih sayang. A'udzu billahi samii'il alim. Sila. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung denganmu wahai Allah. Engkau Allah yang Maha mendengar, Engkau Allah yang Maha mengetahui dari syaitan yang direjam, dari bisikan dan godaannya. Allah Ta'ala saat mencipta iblis, syaitan serta takdirnya, Allah Ta'ala turunkan dengan ilmu dan kehendak Allah ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang power ini. Allah Ta'ala nak uji sejauh manakah kita yakin dengan saranan Allah dan sabdaan Nabi SAW. Takkan kita nak yakin dengan kekuatan kita. Oh, saya ni kuat sangat. Saya ni skyling, saya ni jogging, saya kuat sangat. Saya boleh. Nah, yang itu satu hal. Itu physical. Ini spiritual. Sebagai jawapan kita yakin dengan ayat Allah. Keyakinan itu diukur sejauh manakah kita beramal. Sejauh manakah kita cinta dengan Quran, diukur dengan sejauh mana kita membaca, mempelajari, menyebarkan Al-Quran. Sejauh manakah kita cintakan Nabi SAW, diukur dengan berselawat dan berjuang bersungguh-sungguh menyambung perjuangan baginda Nabi SAW. Ustaz, saya bukan tak
nak doa ni saya bab-bab doa Arab-Arab ni panjang lah Ustaz. Ustaz pun bagi semua doa panjang-panjang. Ada tak doa yang pendek-pendek sikit Ustaz? Jemaah pun tanya. Saya kata ada. Mana Ustaz? Muka surat berapa? Muka surat 19 sebelah. Yang ni tuan-tuan jangan minta pendek lagi. Yang ni kalau minta pendek lagi, balik awal lah. Balik awal. Muka surat 19 tuan-tuan nampak tu yang bawah tu. Itulah yang ke power, still power. Betul lah Ustaz, yang auzubillah yang panjang-panjang tu dia bukan apa Ustaz, dia Arab Ustaz. Saya tak nak apa-hafal ni. Nasi Arab tak apa. Kalian alimah yang Arab ni saya tahu ni Ustaz. Okey, tak apa, yang ni Arab juga tapi pendek. Bismillah. Tak boleh pendek lagi Ustaz? Tak boleh pendek lah. Yang ni kita baca sambil pejam mata pun boleh. Memang pejam mata boleh. Silap-silap boleh baca sama masa tidur tu, tengah tidur tu. Bismillah. Silap-silap boleh baca. Nak beritahu mudahnya anak cucu tuan-tuan boleh baca. Ustaz pendek sangat. Sebab tu baca 21 kali sebelum tidur. Baca beberapa kali. Baca. Nabi tegur seorang sahabat yang mencelakakan syaitan. Tuan-tuan tengok hadis lengkap atas tu, surah 19. La takul ta'isa syaitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takul ta'isa syaitanu fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithlal baiti wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla dhubabi. Janganlah kamu mengungkapkan kalimah celaka syaitan. Kerana dengan ungkapan itu, kata Nabi, syaitan itu membesar sebesar rumahmu. Dalam arti kata, syaitan bila dia besar, dia boleh mengalahkan tuan rumah seisi keluarga. Saya nak tanya jemaah kat sini, ada tak kat sini hebatnya dia, jemaah kita ni, Ustaz jangan main-main dengan kawan saya Ustaz. Kenapa dengan dia? Dia tu tuan rumah. Dia tu sendiri lebih besar daripada rumah dia. Siapa kat sini rumah dia lebih kecil daripada tuan rumah? Ataupun kita tuan rumah lebih besar daripada rumah. Hadis ini memberi maksud syaitan boleh mengalahkan tuan rumah seisi keluarga dengan senang-senang di badan besar lah. Tak pasal-pasal kita tak jaga mulut, tak ada insurans, cakap semua binatang yang ada dalam zoo tu, oleh kerana kita nak layan kemarahan, nafsu marah kita ni, semua binatang yang ada kat dalam zoo negara, zoo negeri, semua kita dah sebut dah. Sehingga kan syaitan pun kena juga kan. Kena kat syaitan dia jadi badan besar. Dah usah macam mana kita nak offline, nak undo balik, nak undur balik. Dalam bahasa komputer undo. Cari return. Nabi terus bagi solusi. Qul bismillah. Baca bismillah. Kamu nak marah ke? Kan? Nak marah kucing bukan apa Ustaz. Saya dah goreng kucing pula. Dah goreng ikan Ustaz. Kucing pula pergi makan. Saya pun celaka kucing. Itu rezeki dia. Patutlah yang tak bagusnya kamu, sebab kamu dah sampai ketua ni asyik bagi tulang je kucing. Bagilah kucing yang penuh beli KFC. Bagi kucing ni bagi tulang je KFC. Kucing tu daripada dulu sampai sekarang miau 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 miau. Bagi tulang, bagi ikan dan segala isinya. Patutlah dia ambil. Bila kita celakakan kucing, hatta celakakan syaitan, ni dia, syaitan membesar. Dah, kalau nak marah, nak buat macam mana Ustaz? Baca bismillah. Mewakili, Ustaz saya tak baca bismillah, mazhab saya astaghfirullah. Boleh. Mazhab saya selawat. Boleh. Bismillah ni yang paling simple sekali. Nak marah baca bismillah. Bismillah punya anak. Dulu ni perkataan tak apa-apa perkataan kita nak marah anak tu kan. Lepas mengaji ni bismillah punya anak. Kalau sebab dengan kalimah ini kita sandarkan kemarahan kita yang dengan nama Allah yang sejuk, panas sejuk. Ustaz, saya ni tengah marah nak buat apa? You tengah apa? Tengah berdiri, duduk.
baring, wuduk, kan sejuk. Nabi cadangkan qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara. Saat kamu mengungkapkan kalimat itu, syaitan mengecil hatta yakuna mithla dzubab. Saiz syaitan ini yang sedang berusaha mengganggu kamu ni, dia mengecil seukuran seekor lalat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, hadis sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Nabi dinampakkan oleh Allah. Nabi beritahu kita. Kita ni mahal tu. Mulut kita ni jangan diam je bawa kereta tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat Jibril pun boleh lah. Sallallahu ala Muhammad. Baca selalu. Jangan kosong. Mahal kalimah ni. Dalam bahasa orang motivasi lah. Kita selalu dengar ceramah motivasi dalam organisasi, dengar ceramah motivasi. Perkataan yang baik. Kan, perkataan yang baik, go macam-macam lah perkataan baik ni, semangat, perkataan motivasi lah kan. Ada perkataan yang bagi kita, perkataan kita adalah nama-nama Allah, Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Saat kamu berdoa, masukkan sekali dalam doamu, panggillah namaku, kata Allah. Tuan-tuan sidang jemaah, yang terakhir tu muka surat 21. Memang terakhir dah tu. Memang dah muka surat 21. Seperti biasa, surah-surah yang sangat dekat dengan kita. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang memang amalan tuan-tuan lah. Dan juga tiap-tiap hari, bahkan sebelum masuk masjid, kita dah masuk bilik air. Jangan lalai, jangan alpa membaca doa sebelum masuk dan doa setelah keluar. Saya kena sebut sebelum masuk, sebab ada orang keliru. Doa masuk bilik air, dia masuk bilik air baru dia baca la ilaha illallah. Saya kena highlightkan doa sebelum masuk bilik air, doa setelah keluar bilik air. Doa ini antara doa yang awal kita amalkan dulu sejak daripada kecil. Diajar oleh mak ayah kita, guru-guru di sekolah rendah. Tapi bila dah lewat umur ni, kadang terlupa dah kan. Ustaz, kalau terlupa sangat doa ni macam mana Ustaz? Baca a'udzubillah boleh. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin boleh. Hatta kalau lupa sangat dah tak tahan dah, jadi tak ingat macam tu, baca bismillah. Tuan-tuan nak beritahu, bismillah ni aku nak selamat daripada lindungan daripada gangguan iblis syaitan dalam bilik air. Bismillah. Jadi jangan tak baca apa-apa. Jangan tak baca apa-apa, maknanya redah masuk je. Ustaz, saya dah masuk dalam, baru teringat saat doa tu, kalau boleh keluar boleh tak? Boleh. Keluar balik, baca, masuk balik. Tapi kalau dah ada emergency tu, apa boleh buat lah kan. Amal kata-kata. Niat nak ikut, pastinya sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa sebelum masuk bilik air, keluar, ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Lepas ni tak payah susah nak cari buku anak-anak kita. Ustaz, saya tengah cari dalam buku anak, cari apa? Doa masuk bilik air. Tak payah, dalam buku ni dah ada dah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah saya buka ni, saya tak jual buku kecil ni seperti biasa, tuan-tuan tahu. Ini saya buka ruang tuan-tuan untuk berinfak. Tuan masuk saja akaun dekat belakang ni, bila-bila lah. Kalau tak biasa, jemaah tak biasa bank in ni, suruh anak-anak bank in je. Bank in, tolong bank in bagi pihak ayah dan ibu sini. Niatkan untuk arwah mak ayah kita, insyaAllah kita sama-sama akan meraih pahala jariah. Saya dengan kawan-kawan memang tengah tekun buat buku-buku kecil-kecil macam ni, sebagai jariah yang berpanjangan. Dan ada duit dalam akaun ni, kita akan cetak lagi buku ni. Kalau tuan-tuan nak buku yang ada kat belakang ni, boleh hubungi nombor ni dan kita ada rider akan tolong hantar, insyaAllah. Sekadar itu, ampun maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika
rabbi an yahdurun. Na'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Bismillah Bismillahis syafi Bismillahil kafi Bismillahil wafi Bismillahil muafi Bismillahi rabbis samawati wal ard Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal syada'id wal mihan wal fitan wal zalazil wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wad du'at al mujahidin al mazlumin al mustad'afin. Allahumma irfa' rayatal Islam fi biladina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم